Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, sidang penonton muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pertama sekali dan selama-lamanya marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat sama-sama sekali lagi pada pagi ini kita dapat berpeluang mengadakan live ataupun siaran langsung di aplikasi TikTok, yang mana pagi ini kita akan sambung kembali muzakarah kitab ni, Risalah Kifayatul Mubtadi, kitab yang dikarang oleh almarhum almarhum Tuan Guru Haji Abu Bakar Ibrahim, Mudir Markaz Ta'lim wa Tarbiyah Pondok Bandar Hilir, Tului Tuwasik, Kedah Darul Aman. Jadi kitab ini membahaskan berkaitan dengan sifat-sifat Allah, sifat-sifat Rasul dan perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang wajib dipelajari oleh tiap-tiap mukallaf, sama ada lelaki ataupun perempuan yang Islam. Wajib hukumnya fardu ain, barang siapa yang tidak mempelajarinya hukumnya berdosa besar. Dan kita bimbang mereka yang tak pernah belajar ilmu akidah, kita bimbang segala amal ibadahnya, tak kiralah sembahyang ke, puasa ke, zakat dan sebagainya, kita bimbang takut Tuhan tak terima. Takut apa? Takut Tuhan tak terima. La tasihul ibadah illa bima'rifatillah, kerana tidak sah segala amal ibadah kita melainkan kita mengenal Allah. Maknanya tak dapat tidak, kita kena kenal Allah Ta'ala dulu, barulah sah segala amal ibadah kita. Kita bimbang, jadi kita belajarlah ilmu akidah, mudah-mudahan kita terlepas daripada siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti. Baik, jadi sambungan pagi ini muka surat sifat yang kelima, muka surat 12. Sifat yang kelima muka surat 12 insya-Allah. Baik. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa naf'ana bi ulumihi fid daraini amin. Kelima, yakni sifat yang kelima. Kelima, yakni sifat yang kelima daripada 13 sifat mengikut jalanan Imam Abu Hasan Asy'ari, iaitu ulama tauhid. Iaitulah qaul yang muktamad 13 sifat. Manakala qaul yang masyhur 20 sifat, yang tu mengikut jalanan Imam Abu Mansur Maturidi. Baik. Jadi yang kelima, sifat yang kelima daripada 13 sifat yang wajib dipelajari dan wajib percaya dan i'tiqad oleh tiap-tiap mukallaf, sama ada lelaki ataupun perempuan, iaitulah wajib syarak. Wajib syarak ni maksudnya ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Barang yang dijanji dengan pahala sekiranya kita melakukannya, dan dijanji dengan siksa sekiranya kita meninggalkannya. Maksudnya kalau kita belajar, insya-Allah kita dapat pahala. Kalau kita tinggal belajar, maka kita dijanji dengan siksa di akhirat nanti. Qala musannif, kelima iaitulah wajib kita. Wajib kita lah, maknanya wajib atas kita. Dikehendaki wajib di sini dengan maksud wajib syarak, iaitulah kalau kita buat dapat pahala, kalau kita tak buat dijanji dengan siksa. Wajib kita, yakni wajib atas kita iaitu tiap-tiap mukallaf.
Tiap-tiap mukallaf ni orang yang diberati hukum syarak ke atasnya, itulah mukallaf. Hukum syarak itulah wajib, sunat, haram, makruh, harus. Itu dipanggil hukum syarak. Dan juga dipanggil hukum taklifiyah. Yang tu juga setengah orang panggil hukum taklifiyah dan setengah orang panggil hukum syarak. Yang tu jugalah. Hukum tu duk berat atas kita, atas mukallaf. Mukallaf ni orang yang Islam, baligh, sampai umur, orang yang berakal, orang yang sihat panca indera, orang yang sampai seruan agama padanya. Itu orang mukallaf. Jadi kita ni mukallaf lah ni. Jadi wajib ke atas kita ni apa dia? Percaya, beriman. Wajib kita percaya, wajib kita beriman. Dan i'tiqad. Lepas beriman tu kena i'tiqad. I'tiqad tu maksudnya mengaku dalam hati ataupun berpegang teguh dalam hati, tambat dalam hati. I'tiqad bahawasanya tetap, pasti, tetap dan sabit, mesti. Dalam kurungan dia kata wajib. Mestilah wajib ni bagi Allah. Bila sebut wajib bagi Allah, maknanya wajib akal. Kalau wajib kita ni wajib syarak. Kalau wajib bagi Allah, wajib akal. Benda tu mesti. Tu maksudnya wajib ni mesti bagi Allah Ta'ala bersifat dengan qiyamuhu binafsihi. Jadi wajib bagi Allah tu bersifat dengan qiyamuhu binafsihi. Wajib Allah bersifat dengan sifat tersebut. Erti qiyamuhu binafsihi. Apakah terjemahan qiyamuhu binafsihi? Erti qiyamuhu binafsihi, berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya. Qiyamuhu binafsihi ni artinya berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya. Sendirinya Allah. Tak faham lagi tu. Macam mana yang kata berdirinya Allah dengan sendirinya? Iaitu berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya tu macam mana? Iaitu zatnya Allah tidak berkehendak. Zatnya Allah tidak berkehendak kepada zat yang lain. Zat Allah tidak berkehendak kepada zat yang lain untuk ditumpang. Allah Ta'ala tu, zat Allah tu tak berkehendak kepada zat yang lain untuk ditumpang. Contohnya seperti menumpang sifat kepada zat itu. Seperti menumpang sifat kepada zat. Contohnya seperti putih. Contohnya seperti putih di kapas ataupun putih di dinding. Putih di dinding rumah kita tu lah. Putih tu dipanggil sifat. Putih tu dipanggil sifat, dinding tu dipanggil zat. Jadi putih tu dia tak boleh duk asing daripada dinding. Mesti dia menumpang pada zat, iaitu dinding. Dia tak boleh putih duk asing, dinding duk asing, tak boleh. Sebab ta'arif sifat maqama bi ghairih, barang yang berdiri dengan yang lain, itu sifat. Mesti dia tumpang kepada zat. Dinding pula zat lah dinding tu. Jadi sifat putih tu mestilah menumpang kepada zat dinding tersebut. Jadi Allah Ta'ala zat dia bukan macam tu. Zat dia tu bukan macam tu nak tumpang kepada zat yang lain, bukan. Itu dimaksudkan berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri, dengan maksud zat Allah tu tak berkehendak kepada zat yang lain untuk dia tumpang. Sebab zat Allah tu bukan sifat. Zat Allah lah, bukan sifat. Kalau sifat ni dia berkehendak kepada zat. Sebab ta'rif dia maqama bi ghairih, barang yang menumpang kepada yang lain. Itu zat. Itu sifat. Tapi zat Allah ni dia tak tumpang kepada zat yang lain. Kerana zat Allah tu bukannya sifat. Tu. Dan zatnya Allah tidak berkehendak. Ni makna yang kedua. Yang tadi makna yang pertama pada kata Allah tu berdiri Allah dengan sendiri tu, makna dia yang pertama, zat Allah tidak berkehendak kepada zat yang lain untuk ditumpang. Tu makna yang pertama. Sebab zat Allah tu bukan sifat. Yang menumpang pada zat yang lain adalah sifat sahaja.
Makna yang kedua pula pada kata berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya itu, iaitulah zatnya Allah, tidak berkehendak kepada orang lain menjadikan dia. Zat Allah Ta'ala tu tak berkehendak kepada orang lain untuk menjadikan dia. Sebab apa? Kerana ia Allah tu qadim. Allah tu qadim. Jadi zat dia tak berkehendak kepada orang lain untuk menjadikan dia. Yang kena jadi ini adalah zat baharu sahaja, iaitulah makhluk. Zat Allah ni zat yang qadim. Bila sebut zat yang qadim, maknanya dia tak kena jadi. Tak ada orang lain yang menjadikan zat Allah. Itu makna yang kedua pada kata berdirinya Allah Ta'ala tu dengan sendirinya. Zat Allah ni qadim. Bila sebut qadim ni, dia tak kena jadi. Dia bukan jenis kena jadi. Yang kena jadi ni zat yang baharu, yang dipanggil makhluk. Tu. Jadi ada dua makna lah. Baik. Inilah kata pada kata tidak, zatnya Allah tidak berkehendak kepada zat yang lain untuk menumpang, dan zatnya Allah tidak berkehendak kepada orang lain menjadikan dia tu. Inilah makna berdiri dengan sendirinya. Itulah dikatakan berdirinya Allah Ta'ala dengan sendirinya. Dia ada dua makna tadi. Jangan faham berdiri Allah Ta'ala ni daripada duduk kepada berdiri. Itu baharu. Duduk sifat makhluk, berdiri sifat makhluk. Janganlah kita samakan Allah tu dengan baharu makhluk. Allah tu mukhalafah, tidak menyamai dengan makhluk. Inilah makna berdiri dengan sendirinya Allah. Bukanlah makna berdiri itu makna bangkit dengan tidak ada orang tolong. Bukanlah yang kata makna berdiri dengan sendiri itu, bukanlah makna bangkit dengan tidak ada orang lain tolong angkat. Bukan maksudnya berdiri dengan sendiri itu dengan maksud bangkit dengan tak ada orang tolong angkat. Bukan maksud macam tu. Seperti bersegera pada faham. Kalau kita faham sekali lalu macam tu lah. Bangun sendiri dengan maksud tak ada orang tolong angkat. Bukan faham lagu tu. Salah, fahaman lagu tu salah. Yang betulnya Allah Ta'ala berdiri dengan sendirinya. Yang pertama, zatnya Allah tidak berkehendak kepada zat yang lain untuk ditumpang. Kerana zat Allah tu bukan sifat. Yang kedua, makna yang kedua, zat Allah tu tidak berkehendak kepada orang yang lain untuk menjadikan dia. Sebab dia qadim, bukan dia baharu. Itu dua makna. Jangan kita faham kata berdiri dengan sendirinya itu, iaitulah dia bangkit sendiri, tak ada orang tolong angkat. Seperti bersegera kepada faham tu. Kita faham segera macam tu lah. Tu pentingnya mengaji. Kalau kita baca sendiri, kita faham lagu tu lah. Baik. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala. Dan wajib percaya. Wajib percaya ni wajib syarak juga ni. Dan wajib, ini wajib kita tiap-tiap mukallaf, dengan maksud wajib syarak. Kalau buat dapat pahala, tak buat berdosa. Dan wajib kita percaya, yakni beriman. Memadai sekadar itu kah? Tak memadai lagi. Dan i'tiqad, lepas percaya kena i'tiqad, kena mengaku, kena pegang, kena tambat dalam hati. Dan i'tiqad, yakni mengaku dalam hati. Tiap-tiap mukallaf tadi tidak sama sekali. Bila sebut tidak sama sekali ni dipanggil istihalah. Istihalatul mustahil, hukum bagi mustahil. Tidak sama sekali, tak sama sekali. Dalam kurungan dia kata mustahil. Tak ada sama sekali. Itu maksud dah. Tak ada sama sekali. Akal kita tak boleh nak terima. Di atas Allah Ta'ala tu bersifat dengan lawannya, lawan bagi qiyamuhu binafsih, lawan bagi berdiri Allah tu dengan sendirinya. Jadi akal kita tak terima, tak sama sekali. Itulah mustahil. Allah Ta'ala di atas Allah tu bersifat dengan lawannya, lawan qiyamuhu binafsih, iaitu lawannya, lawan qiyamuhu binafsih itu apa dia? Berdiri dengan yang lain, yakni berdiri Allah tu dengan yang lain. Macam mana tu? Dengan ni kalau mengaji
ilmu bahasa Arab dipanggil ba taswiriyah. Macam mana yang kata berdiri dengan yang lain, yang kata mustahil atas Allah tu. Ba taswiriyah nak menggambarkan dengan bahawa zatnya Allah berkehendak kepada zat yang lain. Itu mustahil lah. Mustahil lah tu, Allah Ta'ala tu zat dia berkehendak kepada zat yang lain, mustahil. Dan zatnya Allah berkehendak kepada orang yang menjadikan dia, mustahil juga. Mustahil lah tu. Sebab Allah Ta'ala qadim, kenapa dia berhajat kepada orang lain menjadikan dia, sedangkan dia yang menjadikan makhluk, bukan orang lain menjadikan dia. Mustahil. Dan mustahil juga zat Allah tu berkehendak kepada zat yang lain, sebab zat Allah tu bukan sifat. Kalau sifat tak apalah, dia berkehendak kepada zat. Jadi mustahil atas Allah perkara tersebut. Itu dikatakan istihalah, tak sama sekali perkara tersebut. Maksudnya zat Allah Ta'ala berkehendak kepada zat yang lain tu tak. Tidak, tak, sungguh bukan macam tu. Ataupun zatnya Allah berkehendak kepada orang yang menjadikan dia tu tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Itu dimaksudkan dengan istihalah. Istihalah, tidak. Perkara tersebut tidak. Kena i'tikad macam tu. Baik, habis. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala. Dalil, yakni bermula dalil, bukti, percaman ataupun buktilah, dalil, percaman di atas yang demikian itu. Di atas yang demikian itu kata Allah Ta'ala tu bersifat dengan qiyamuhu binafsih tu, dan Allah Ta'ala tu tak bersifat dengan lawan dia tu. Lawan bagi qiyamuhu binafsih tu firman Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala dalam Quran lah, la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah Ta'ala firman dalam Quran, artinya tiada Tuhan melainkan dia. Tiada Tuhan yang layak, yang disembah dengan sebenar melainkan dia Allah, Tuhan yang hidup. Tuhan yang hidup dengan sifat penghidup, lagi yang berdiri, lagi yang berdiri dengan sendirinya. Tu ni Tuhan firman dalam Quran lah. Tuhan firman dalam Quran yang mengatakan Tuhan tu tiada Tuhan yang sebenar melainkan Allah. Dialah Tuhan yang hidup, lagi yang berdiri dengan sendiri. Maknanya Allah tu berdiri dengan sendirinya, dengan maksud zat dia tak menumpang kepada zat yang lain. Sebab zat Allah tu bukan sifat. Dia tak menumpang kepada zat yang lain. Dan yang kedua, zat Allah itu tidak berhajat kepada orang yang menjadikan dia, kerana zat Allah itu qadim. Mana boleh zat yang qadim tu orang buat, orang menjadikan zat yang qadim. Yang kena jadi itu adalah zat yang baharu sahaja. Yang kena jadi itu adalah zat yang baru. Kalau zat yang qadim ni tak kena jadi, bahkan dia yang menjadikan yang lain. Itulah. Baik, jadi sekadar itulah sedikit sebanyak perkongsian muzakarah kitab ni, risalah Kifayatul Mubtadi. Kepada sidang penonton yang nak dapatkan kitab ini, boleh dapatkan di Shopee lah. Dalam Shopee ada jual. Type dekat Shopee tu kitab Kifayatul Mubtadi. Kitab Kifayatul Mubtadi dalam Shopee ada jual. Tak sampai RM10 kalau tak silap. Baik, boleh dapatkan di situ, insya-Allah sama-sama kita belajar. Mudah-mudahan kita ni mudah-mudahan kita ini terkeluar daripada orang yang berdosa lah. Baik, sikit lagi. Baik, tadi dalil naqli lah. Ayat Quran tadi dalil naqli, iaitu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tadi itu dalil naqli. Dan satu lagi dalil aqli, atau dalil di atas yang demikian itu.
atau dalil di atas yang demikian itu kata Allah tu bersifat dengan qiyamuhu binafsih, dan Allah tu tak bersifat dengan lawannya tu, iaitulah berdiri Allah dengan yang lain itulah. Mana ada dalil? Ini dalil akal, baharu alam ini. Jadi baharu alam ini juga menjadi dalil kata Allah tu bersifat dengan qiyamuhu binafsih. Allah tu berdiri, Allah tu dengan sendirinya. Baik. Jadi alam ni kita buat dalil dengan alam ni lah. Kalau Allah tu tak berdiri dengan sendirinya, maka dia tu sifat. Mustahil lah Allah tu sifat, sedangkan Allah tu zat. Dan Allah tu berhajat kepada orang menjadikan dia, mustahil juga, kerana Allah tu qadim. Pasal apa berhajat kepada yang menjadikan dia? Jadi kalau Allah tu bersifat dengan lawannya, mustahil ada alam ini. Ada alam ini bukti kata Allah tu berdiri dengan sendirinya. Itulah. Jadi baharu alam ini dipanggil dalil yang akli, dalil yang kena fikir dengan akal. Ya, sekurang-kurangnya baharu alam ini dalil ijmal. Kalau pandai lebih pada tu, kalau boleh hurai lagi tu kira bonus lah. Yang tu lebih baik lah. Tapi kalau nak lepas kewajipan kita tu, kita buat dalil alam ini pun dah lepas dah, ijmal, dalil ijmal. InsyaAllah kita ni dah terlepas daripada dosa, insyaAllah. Jadi sekadar itu dulu lah ya, bahasan sifat yang kelima pagi ni, insyaAllah. Ada masa nanti kita sambung pula pada sifat yang keenam, iaitu wahdaniyah, insyaAllah. Jadi sekadar itu dulu. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kurang dan yang lemah daripada kelemahan diri saya sendiri. Aku liqauli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.